Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Pertama-tama yang dihormati Tuan Imam, Tuan Bilal, pengurusi serta jawatankuasa Masjid Al-Hikmah Batu Lima, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, ibu-ibu, ayah-ayah, hadirin hadirat dan Allah sekalian. Syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini kita dapat berkumpul, duduk sama-sama santai-santai dalam majlis ilmu, mengharapkan redha, mengharapkan maghfirah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bersama dengan para malaikat, bersama dengan hamba-hamba Allah yang soleh. Mudah-mudahan kita ditempatkan dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala bersama-sama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Insya-Allah, di mana biasa rutin, sebelum kita mulakan majlis pembacaan hadis, marilah kita sama-sama membacakan selawat tafrijiyah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 3 kali. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bil uqadu wa tanfariju bil kurabu wa tuqada bihil hawaiju wa tunalu bihir raghaibu wa husnul hawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadin kulli ma'lumin lak. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bil uqadu wa tanfariju bihil kuramu wa tuqada bihil hawaiju wa tunalu bihir raghaibu wa husnul hawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadin kulli ma'lumin lak. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu fariju bihil kurabu wa tuqada bihil hawaiju wa tunalu bihir raghaibu wa husnul hawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadin kulli ma'lumin lak. Allahumma salli wa barik alaihi. Jadi insya-Allah hari ini kita akan teruskan pembacaan kita dalam kitab Riyadhus Shalihin, susunan Imam An-Nawawi rahimahullah, masih lagi dalam bab mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kelebihan baginda, keluarga serta sahabat radhiyallahu anhum. Jadi dalam pertemuan kita yang lepas, saya cuma sempat bacakan kepada tuan-tuan hadis yang menceritakan berkenaan tentang perihal dahsyatnya hari kiamat, perihal macam mana umat manusia pada hari itu mereka tunggang langgang, mereka meraba-raba mencari arah, tak tahu nak ke mana, tak tahu nak minta tolong siapa,
Mula-mula yang cakap pergi jumpa Adam, ramai-ramai pergi jumpa Adam. Kemudian Adam tak nak tolong, pergi jumpa Nuh, ramai-ramai pergi jumpa Nuh. Nuh pun tak nak tolong, Nuh pun cakap aku banyak dosa. Terus pergi jumpa Ibrahim pula, Ibrahim pun tak nak tolong, Ibrahim cakap aku banyak dosa. Terus kembali ramai-ramai pergi jumpa Musa pula. Sampai jumpa Musa, Musa pun tak nak tolong, pergi jumpa jumpa Isa. Sampai Isa pun pas pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya barulah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudi, yang terima umatnya, bahkan seluruh umat yang dikumpulkan pada hari itu yang mana cari Nabi untuk diberikan syafaat, maka Allah Subhanahu taala sebut pada Muhammad, isfa' tu syafa'. Bila mana engkau bagi syafaat, maka mereka akan dapat syafaat. Mudah-mudahan kalaulah kita dekat hari akhirat nanti jadi golongan yang susah, biarlah kita masuk dalam golongan ini. Kita confirm hari itu memang hari susah dah, tapi keadaan kita belum tahu macam mana. Kalaulah kita termasuk dalam golongan orang yang susah, biarlah kita masuk dalam golongan yang dapat jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang Allah janji, yang Allah sebut pada Nabi apa? Adkhil, masukkan, min ummatika, daripada umat-umat kau, min abwabil jannah, daripada mana-mana pintu syurga. Masukkan daripada pintu yang belah kanan. Yang mula-mula rekodnya masuk daripada pintu belah kanan. Tapi kalau nampak mana-mana pintu lain nak masuk, silakan, ahlan. Ahlan, mudah-mudahan kita dapat nikmat ini. Kita duduk dekat dunia ni, kita tak sezaman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tak dapat bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi secara akli cakap, confirm Nabi tak kenal kita. Confirm Nabi tak kenal kita. Sebab kita tak hidup sezaman dan kita tak hidup setempat pun dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan waktu kita hidup, Nabi tu dah mati, Nabi dah wafat. Jadi kita usahalah dengan perbanyakkan selawat, dengan perbanyakkan mengingat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat kenal kita sebagai umat dia. Tu paling kurang dah tu. Dia nampak muka bercahaya, anggota wuduk kita bercahaya, dan kita ni orang yang rajin selawat ke atas dia, dia akan kenal kita. Mudah-mudahan kita masuk dalam golongan macam demikian. Okey, hari ini kita masuk dalam tajuk yang seterusnya. Tajuk kelebihan Ahlul Bait Rasulullah SAW dan kelebihan mencintai atau memuliakan mereka. Ini kisah berkenaan tentang Ahlul Bait, keluarga Nabi SAW dan sahabat-sahabat. Nak masuk dalam fasa jihad. Ketika ini kita akan banyak dengar cerita berkenaan tentang para sahabat ketika mana bersama dengan Nabi SAW. Sebelum ni pun yang masa cerita keadaan umat pada hari kiamat pun dah cerita dah. Sahabat dah cerita dah macam kami ketika makan dengan Nabi, ketika makan dengan Nabi, Nabi berbual-bual dengan kami. Jadi ialah syadid sangat, makan jangan bercakap. Sebagai contoh. Nabi pun menyembang, Nabi pun berborak, tapi berpada, bukan menyembang beria. Boleh nak bercakap, mengeratkan ukhuwah, tak ada masalah. Sebab Nabi SAW buat macam tu dengan sahabat-sahabat dia. Lepas ni kita akan tengok macam mana perihan Nabi kat rumah, macam mana perihan Nabi ketika perang. Banyak sahabat yang ceritakan berkenaan tentang keadaan ketika mana nak keluar berperang. Sebab lepas ni kita masuk pada tajuk perihal jihad, Kitabul Jihad, kelebihan jihad dan hal-hal yang berhubung dengannya. Okay? Sebelum tu kita masuk dulu bab yang awal ini, kelebihan Ahlul Bait Nabi SAW. Yang pertama dimulakan dengan qala ta'ala, qala Allah Ta'ala fi kitabin aziz, surah Asyura, surah yang ke-42 ayat 23. Allah berfirman, "Qul la as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba." Muhammad, katakanlah kepada mereka. Allah SWT ajar pada Nabi SAW, wahai Muhammad, katakan kepada mereka, sungguh saya tidak meminta kepada kalian sebarang upah tentang ajaran Islam yang saya sampaikan, melainkan hanyalah kasih sayang dalam kekeluargaan. Nabi tak minta benda lain, Nabi minta kasih sayang. Dalam erti kata lain, Nabi minta terima Islam dalam keadaan kasih sayang. Nabi sebut pada ahli keluarga dia, aku tak minta upah. Sebab satu ketika Nabi SAW ditawarkan ganjaran harta. 2 kali Nabi ditawarkan dengan ganjaran harta. Bila tengok Nabi SAW ni diberi siksaan yang berat terhadap fizikal dia, Nabi tak berganjak.
Sampai Nabi cakap, kalau letak bulan dekat tangan kanan aku, matahari dekat tangan kiri aku, dalam erti kata lain, disalib, dipasung, Nabi tetap tak akan tinggalkan jalan dakwah. Kemudian datang pula para pembesar Mekah, offer pada Nabi SAW tawaran harta dua kali datang pada Nabi SAW, tawaran, ya Muhammad, kalau sebab kau bawa Islam ni, kau bawa agama lain ini, sebab kau nak harta, sebab kau miskin, kami akan bagi harta pada kau sebanyak-banyaknya, kami akan jadi kau orang paling kaya dalam Mekah. Tapi cakap tidak, Allah ajarkan kepada Muhammad, katakan kepada mereka, la as'alukum alaihi ajran, aku tak minta kepada kamu sebarang upah, illa mawaddata fil qurba, melainkan kasih sayang, kasih sayang dalam kekeluargaan. Sebab para pembesar Quraisy tu bukan orang lain pun, semua pak saudara Nabi juga, semua pak saudara Nabi juga. Abu Talib tu, Abu Talib pak saudara dia, kalau baca sirah tu tak pernah sebut dalam mana-mana kitab sirah dia tu Pak Long, tapi berdasarkan pembacaan saya, mungkinlah dia ni Pak Long. Sebab dia yang ambil Nabi SAW. Sebab bila mana atuk dia meninggal, atuk dia mati, Abdul Muttalib mati, yang ambil Nabi untuk jaga adalah Abu Talib. Kemudian Abu Talib pula yang jadi Raja Mekah selepas mana tak ada ketika mana Abdul Muttalib wafat. Mudah kita kata Pak Long lah tu kot. Mungkin kalau mengikut adat kita dekat Malaysia ni, orang Melayu kan, kalau atuk mati, siapa yang tanggungjawab untuk urus takbir keluarga dengan adik-beradik yang lain? Abang Long, nama sulung. Macam tu lah lebih kurang. Lebih kurang. Pak Long dia sendiri, kemudian Abu Jahal, Abu Sufyan, semua tu pak saudara dia, Abu Lahab. Ni semua geng-geng pembesar Mekah. Jadi tak nak minta sebarang upah, tapi minta kasih sayang, dalam erti kata lain, terima Islam. Jadi masuk pada hadis yang pertama, Imam Muslim meriwayatkan daripada Yazid bin Hayyan radhiyallahu anhu, beliau berkata, intalaqtu ana wa Husain bin Sabrah wa Umar bin Muslim ila Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu. Falamma jalasna ilaihi qala lahu Husain, laqad laqita ya Zaid khairan katsira, ra'aita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sami'ta hadithah wa ghazawta ma'ahu wa salaita khalfahu, laqad lakita ya Zaidu khairan katsira, hadithna ya Zaidu ma sami'ta min Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala ya ibna ahi wa laqad kabirat sinni wa qadima ahdi wa nasitu ba'da alladhi kuntu a'i min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Falamma haddastukum faqbalu wa ma la fala tukallifuni. Summa qala qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawman fina khatiban bima'in humman baina Makkah wal Madinah fahamidallah wa asna alaihi wa wa'adha wa dzakara. Summa qala amma ba'du, ala ayyuhan nas fa innama ana basharun yushik an ya'tiya rasul rabbi fa ujibu wa ana tarikun fikum saqalaini, awwaluhuma kitabullah fihi huda wan nur fakhudhu bi kitabillah wastamsiku bihi fahassa ala kitabillah wa raghaba fihi. Summa qala wa ahlu baiti uzakkirukum Allah fi ahli baiti faqala lahu Husain wa man ahlu baitihi ya Zaid alaysa nisa'uhu min ahli baiti? Qala nisa'uhu min ahli baiti walakin ahlu baitihi man hurima sadaqa ba'dahu. Qala wa man hum? Qala hum alu Ali wa hum alu Aqil wa hum alu Jibril wa hum alu Abbas. Qala kullu haula'i hurima sadaqa? Qala na'am, wa fi riwayatin ala wa inni tarikun fikum saqalaini ahaduhuma kitabullah wa huwa hablullah, man ittaba'ahu kana 'alal huda wa man tarakahu kana 'alad dalalah. Maksudnya, saya bersama Husain bin Sabrah bin Umar bin Muslim telah pergi ke rumah Zaid bin Arqam radhiyallahu anhum. Ketika duduk bersama dengannya, Husain berkata, wahai Zaid, sesungguhnya kamu telah beroleh kebaikan yang banyak, kamu telah melihat Rasulullah, kamu telah mendengar hadis baginda, berperang bersama baginda, solat di belakang baginda. Wahai Zaid, sungguhnya kamu telah beroleh kebaikan yang sangat banyak.
Ketika ni Yazid bin Hayyan ni dia tak bersama dengan Nabi, dia tak sempat jumpa Nabi. Salah seorang sahabat di kalangan tabi'in yang tak sempat jumpa Nabi. Jadi dia jumpa Zaid. Zaid ni salah seorang daripada sahabat Nabi. Jumpa Zaid, dia cakap lah, engkau ni orang yang sempat jumpa Nabi, solat belakang Nabi, perang dengan Nabi, banyak dengar hadis Nabi. Ceritakanlah sikit. Sungguh engkau ni dah banyak dah kebaikan yang kau dapat daripada Nabi. Wahai Zaid, sampaikanlah kepada kami apa yang telah kamu dengar daripada Rasulullah. Jadi ceritalah kepada kami ni tak sempat ya Zaid. Kami ni tak sempat bersama dengan Nabi. Jadi Zaid pun berkata, wahai anak saudaraku, demi Allah, sungguh usia saya sudah tua, pengetahuan saya sudah menjadi lama. Yazid mungkin Zaid pada ketika itu dah tua dah. Dia cakap ilmu yang dia dapat tu pun lama dah yang dia belajar, lama dah, dan saya juga telah lupa daripada sebahagian apa yang dapat daripada Rasulullah SAW. Dan boleh jadi dia dah lupa dah, banyak yang dia dah lupa. Perihal adat orang makin tua makin lupa. Tu adat biasa manusia. Sekalipun dia taraf sahabat Nabi, tapi taraf sahabat Nabi, dia akan lupa. Oleh itu, apa yang saya sampaikan kepada kalian, terimalah, dan apa yang saya tak sampaikan, janganlah kalian mendesak saya untuk sampaikan. Seterusnya Zaid pun berkata, jadi Hayyan ni dalam hadis ni nak cerita pergi dampingi Ahlul Bait, pergi dampingi, duduk dengan orang-orang yang bersama dengan Nabi SAW, di kalangan ahli keluarga Nabi SAW. Jadi Hayyan buat benda tu, minta banyakkan cerita perihal tentang Nabi SAW, seolah-olah supaya dapat rasa macam mana nikmatnya duduk di zaman Nabi SAW. Ini Hayyan buat. Jadi Zaid pun bila dah duduk macam tu, Zaid pun cerita, satu hari Rasulullah telah berdiri sampaikan khutbah kepada kami di kawasan mata air yang dikenali sebagai Khum. Khum ni nama satu tempat di antara Makkah dan Madinah. Baginda memuji Allah, menjunjungnya, memberi nasihat dan peringatan. Seterusnya baginda bersabda, ingatlah wahai manusia, sesungguhnya saya hanyalah seorang manusia biasa. Sudah hampir masanya seorang utusan Tuhan, yakni malaikat maut datang, lalu saya menerimanya. Saya tinggalkan dua perkara asas bagi kalian. Apa yang Zaid cerita, Zaid beritahu Nabi telah berkhutbah, Nabi sampaikan, aku ni manusia biasa, datang kepada aku malaikat maut, aku nak sampai masa dah, jadi aku nak tinggalkan kau wasiat. Aku nak tinggalkan kepada kau dua wasiat, dua perkara asas bagi kalian. Yang pertama, kitabullah, di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya penerang, maka berpegang teguhlah dengannya. Baginda cakap yang pertama, kitab Allah, Quran. Baginda pun menggalakkan agar kami berpegang dengan kitab Allah dan berkeinginan terhadapnya dengan cara mengingati ganjaran yang disebutkan di dalamnya. Kemudian Zaid sebut, saya ulang lagi dua kali, saya memperingatkan. Kemudian kedua, perihal Ahlul Bait saya, ahli keluarga saya. Baginda meneruskan sabdanya, kedua, perihal Ahlul Bait, saya memperingatkan mereka tentang Allah. Uzakkirukum fillah, saya meringatkan kepada mereka tentang Allah supaya takut kepada Allah. Ingatkan mereka tentang Allah supaya takut kepada Allah. Saya meringatkan kepada mereka supaya takut kepadanya. Dua kali diulang. Ingatkan yang pertama kepada ahli bait, kepada keluarga, supaya ingat Allah Subhanahu wa taala, menghormati mereka, yakni menghormati ahlul bait. Lalu Husain pun bertanya, siapa ahlul bait wahai Zaid? Siapa ahlul bait Nabi SAW? Bukankah isteri-isteri baginda tu termasuk di kalangan ahlul bait baginda? Zaid menjawab, para isteri baginda memang termasuk daripada kalangan ahlul baitnya, tetapi ahlul bait yang dimaksudkan di sini ialah sesiapa sahaja yang diharamkan harta zakat selepas pemergian baginda. Beliau Husain bertanya, siapakah mereka? Zaid pun menjawab, mereka adalah keluarga Ali, keluarga Aqil, keluarga Ja'far dan keluarga Abbas. Maka Zaid berkata, benarkah mereka tidak boleh makan harta zakat? Zaid menjawab, ya, benar. Dalam satu riwayat baginda bersabda, ketahuilah sesungguhnya saya meninggalkan dua asas bagi kalian. Pertama, kitab Allah, ia adalah tali Allah.
Siapa yang ikutnya, dia berada di atas petunjuk, dan siapa yang tinggalkannya, maka dia berada dalam kesesatan. Jadi poin dekat sini, Nabi sallallahu alaihi wasallam ceritakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam peringatkan tentang dua perkara. Ada banyak lafaz berkenaan tentang hadis ini. Dalam lafaz yang lain, ini dalam lafaz hadis yang lain, riwayat yang lain, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara. Fa in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Selagi mana kamu pegang akan dua perkara ini, kamu tak akan sesat selama-lamanya. Apa dia? Al-Quran was sunnah. Dua perkara yang memang kita tak akan sesat selama-lamanya. Seterusnya sikit, ada dua hadis je berkenaan tentang kelebihan para sahabat radhiyallahu anhum. Dimulakan dengan firman Allah SWT daripada surah Al-Fath, ayat yang ke-29, Muhammad Rasulullah walladzina ma'ahu ashidda 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud. Maksudnya Muhammad itu adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama dengannya bersikap tegas terhadap orang-orang kafir, namun mereka berkasih sayang sesama mereka. Ruhama bainahum, asyidda 'alal kuffar, ruhama bainahum. Ini antara ciri-ciri sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesama dengan sahabat, mereka berkasih sayang. Jumpa kawan-kawan bermanis muka, ada rezeki lebih kongsi dengan kawan-kawan, kawan susah tolong. Itu yang dimasukkan dengan ruhama, saling berkasih sayang. Adapun sikap dengan kufar, asyidda, tegas, terutamanya terhadap apa? Terhadap kalimat tauhid, la ilaha illallah. Barang siapa yang cuba usik, barang siapa yang cuba menafikan hak Allah Subhanahu Wa Taala, wajib untuk kita bersikap keras terhadap mereka. Tak boleh tidak, kita mesti bersikap keras sehingga sampai tahap memerangi mereka sekiranya mereka memerangi kita. Sehingga sekiranya mereka memerangi kita, wajib ketika itu untuk kita memerangi mereka. Bukannya tinggal tak apalah, biarlah Allah yang balas. Tak jadi apa. Sikap kita kena keras terhadap Allah, terhadap orang-orang kafir yang melanggar hak-hak Allah SWT. Yang kedua, kita bersikap keras terhadap syariat. Dia orang tak nak buat, dia orang punya pasal. Tapi kita nak tak nak wajib buat. Sebab Nabi sebut, Quran sebut dalam surah Al-Kafirun ayat last sekali, lakum dinukum waliyadin. Kamu agama kamu, aku agama aku. Kau orang tak nak buat, kau orang punya pasal. Ini agama aku mesti buat. Ini yang diajarkan oleh Al-Quran dan Nabi SAW. Seterusnya Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan daripada Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala fil ansar la yuhibbuhum illa mu'min wa la yubghiduhum illa munafiq faman ahabbahum ahabba Allah wa man abghadahum abghadahum Allah. Daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda bersabda tentang orang-orang Ansar, tidak ada yang mencintai mereka melainkan orang mukmin, dan tidak ada yang membenci mereka melainkan orang munafik. Sesiapa yang mencintai mereka, maka Allah akan mencintainya. Sesiapa yang membenci mereka, maka Allah akan membencinya. Ini Allah cakap tentang orang Ansar. Orang Ansar ni banyak jasa mereka. Mereka ini digelar Ansar Allah, pembantu-pembantu Allah. Mereka di kalangan orang-orang yang menyelamatkan agama yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika agama Islam diusir keluar daripada bumi Makkah, mereka lah golongan Ansar di dalam Madinah yang terima, yang sambut untuk menerima kepimpinan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bukan orang Madinah, Nabi orang Makkah. Jarak Makkah dan Madinah kurang lebih disebutkan 600 km. Tuan-tuan haji, puan-puan hajah yang dah sampai Saudi, dah sampai Mekah, dah pernah buat haji, dah pernah buat umrah, tahulah jauhnya Mekah dan Madinah tersebut. Saya tak sampai lagi, saya tengok kat peta je, tengok dekat Google Map je. 600 km. Tengok kat Google Map je. Jauh jaraknya. Dia bukan orang Mekah, tapi bila masuk Madinah, orang Madinah terima Nabi SAW, angkat Nabi jadi raja dalam keadaan mereka terima Islam. Beza dengan keadaan orang Mekah yang nak angkat Nabi sebagai raja dalam keadaan mereka mendustakan Islam. Allah SWT muliakan berkali ganda Nabi SAW di bumi Madinah. Melalui siapa? Melalui Ansar, melalui golongan Al-Ansar, golongan-golongan
pembantu-pembantu Allah Subhanahu Wa Taala ni Madinah. Jadi Nabi sebut mereka ini tidak dikasihi, melainkan yang mengasihi siapa? Orang-orang mukmin. Mana mungkin orang mukmin tak sayang mereka, sebab mereka banyak berkorban untuk orang mukmin. Ketika mana masuknya golongan Muhajirin ke Mekah, apa yang Nabi buat? Nabi persaudarakan di kalangan orang Muhajirin dan orang Ansar. Orang Muhajirin ketika mana sampai ke Madinah tak ada apa-apa. Rumah tak ada, makanan tak ada, isi tinggal tak ada apa. Jadi orang Ansar apa mereka buat? Sediakan mereka tempat tinggal, bagi mereka makanan, carikan mereka pekerjaan, bantu mereka sampai mereka boleh hidup dekat Madinah. Abdul Rahman bin Auf, seorang saudagar yang kaya raya dekat Mekah, tinggal semua kekayaan dekat Mekah, pergi dekat Madinah, ikut Nabi SAW hijrah ke Madinah. Sampai Madinah tak ada apa-apa. Bila dipersaudarakan dengan Ansar tersebut guide, bimbing Abdul Rahman bin Auf ni sampai Abdul Rahman bin Auf jadi kaya balik. Boleh jadi kaya balik, lebih kaya daripada Ansar tadi. Lebih kaya daripada Ansar tadi. Dan Abdul Rahman bin Auf bila sampai dekat Madinah, lepas ada satu cerita, Ansar dia, saya tak ingat apa nama Ansar dia. Ansar Abdul Rahman bin Auf ni tawarkan kepada Abdul Rahman, ya Abdul Rahman, aku sediakan kepada engkau tempat tinggal, aku sediakan kepada engkau makanan, dan aku ada beberapa orang isteri. Kau pilih mana-mana di kalangan isteri aku yang kamu sukai, aku akan ceraikan dia untuk aku isterikan kepada engkau. Abdul Rahman. Tapi Abdul Rahman bin Auf dia jenis orang juru, jenis orang baik. Dia tak ambil kesempatan. Tak apalah, aku dah berterima kasih banyak dah, sebab kau sungguh bersikap baik terhadap aku. Jadi aku cuma minta tolong apa? Tolong tunjukkan aku kat mana pasar, kat Madinah ni kat mana pasar, kat mana orang biasa berjual beli, bermuamalah berjual beli dekat Madinah ni. Jadi Ansar ni pun bawa Abdul Rahman bin Auf. Inilah, dan modal pertama yang Ansar ni bagi kepada Abdul Rahman bin Auf dalam satu riwayat apa? Hanya sekeping keju. Sebuku keju. Mula modal dengan keju, kemudian dia mampu mencipta kekayaan sehingga 70 ekor unta merah. Unta merah ni kita boleh, kalau nilaikan zaman sekarang ni, kurang lebih jejak 100,000. Kalau 70, tak 7 juta. 7 juta aset dia. Unta merah ni mahal. Unta merah mahal. Ibarat ada kereta apa mahal sekarang, X70 lebih kurang, 100,000 lebih. 100,000 lebih. Unta merah. Tu kisah Abdul Rahman dengan para Ansar. Jadi Nabi sebut tak ada orang yang sayang orang Ansar ni melainkan orang mukmin, dan tak ada orang yang akan benci golongan Ansar ini melainkan munafik. Munafik benci sangat dengan Ansar ni, sebab mereka yang membantu menghidupkan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Faman ahabbahum ahabbahumullah, dan barang siapa yang cintakan mereka, maka Allah akan mencintainya. Barang siapa yang membenci mereka, Allah akan membenci mereka. Masa pun tinggal 2 minit. 2 minit. Hadis yang seterusnya ni agak panjang, kita akan sambung pada pertemuan akan datang. Sikitlah, ni ada hadis pendek. Hadis pendek sikit. Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan daripada Abdullah bin Abu Aufar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, "Ghazawna ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sab'a ghazawat aw sittan na'kulul jarad, wa fi riwayah na'kulu ma'ahul jarad." Disebutkan Abdullah bin Abu Aufar sebut bahawa kami biasa berperang dengan Nabi SAW. Diceritakan kurang lebih 7 atau 6 perang kami bersama dengan Nabi SAW, dan kami memakan belalang. Sehingga susahnya nak kata susahnya hidup zaman perang. Apa mereka makan dengan Nabi? Mereka makan belalang, makan jarat. Belalang bersama mana lah belalang? Berapa ekor belalang agaknya baru boleh berasa kenyang. Tapi itulah makanan Nabi SAW bersama para sahabat. Tapi mereka tak mati kebeluran. Asbab mungkin dengan asbab rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mempertahankan kalimah Allah Subhanahu Wa Taala, mempertahankan agama Allah Subhanahu Wa Taala, makan belalang pun boleh hidup. Jadi saya rasa cukup sekadar itu.
wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsi. Apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang lemah itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Insya-Allah kita akan sambung pada pertemuan akan datang pada bab kelebihan jihad dan hal yang berhubung dengannya. Jadi kita sama-sama aminkan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa' bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Ya Allah, Kau manfaatkanlah kepada kami apa yang telah kami pelajari. Ya Allah, Kau ajarkanlah kepada kami apa-apa yang bermanfaat buat kami. Ya Allah, Kau berilah kepada kami ilmu-ilmu yang banyak, dan Kau kurniakanlah kepada kami kefahaman yang luas. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Sekian aku qauli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.